السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. Amma ba'du. Alhamdulillah muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung muka surat 112. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke Madinah. Dah selesai perang Hunain, perang Taif, sebelum itu Fathu Makkah. Dia selesai semua, Nabi pun balik semula ke Madinah. Rasulullah SAW tinggal di Ji'ranah selama 13 malam. Di situlah tempat berniat umrah. Dipanggil Tanah Halal Ji'ranah. Di situlah Rasulullah membahagi-bahagikan harta rampasan perang yang Nabi dapat daripada perang Hunain dan perang Taif yang sangat banyak. Kemudian baginda masuk ke Mekah menunaikan umrah. Nabi niat umrah di Ji'ranah. Nabi masuk Mekah buat umrah. Jadi umrah yang paling baik ini, yang paling baik ini ialah di Ji'ranah. Umrah yang berniat di Ji'ranah itu yang paling baik. Nombor 2, umrah di Hudaybiyah. Kerana Rasulullah pernah bercadang nak masuk melalui Hudaybiyah tetapi disekat. Yang ketiga, umrah yang paling baik ni, yang ketiga di Tan'im. Mengikut tertib tadilah, Ji'ranah, Hudaybiyah nombor 2, Tan'im nombor 3. Tan'im Nabi tak biasa niat umrah, tapi Nabi menyuruh isteri Nabi, Sayyidatuna Aisyah, berniat umrah di Tan'im. Sehingga Masjid Tan'im dikenali dengan nama Masjid Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Baginda masuk ke Mekah menunaikan umrah, tawaf dan menyentuh Hajar Aswad. Istilam. Nabi masukkan tangan Nabi, kemudian Nabi kucuk tangan. Istilam tu masuk tangan dalam Hajar Aswad, tangan menyentuh Hajar Aswad, kemudian kucuk tapak tangan. Nabi buat tiga-tiga. Waktu Fathu Mekah, Nabi cium dengan mulut Nabi dan Nabi letak dahi Nabi. Takbil, cium direct. Pernah juga Nabi memasukkan tongkat Nabi, kemudian Nabi cium tongkat. Nabi sebelum balik ke Madinah, Nabi buat umrah Ji'ranah, Nabi masuk tangan Nabi, Nabi cium tapak tangan. Dan Nabi juga pernah isyarat daripada jauh, macam kita selalu buat isyarat,
kemudian kucuk tapak tangan. Itu dipanggil isyarat. Isyarat dari jauh, istilam, tangan menyentuh Hajar Aswad, kucuk tapak tangan, takbil, kita masuk kepala kita, kucuk lah secara mubasyarah, secara direct. Tiga-tiga tu Nabi amalkan. Kemudian pada malam itu juga baginda pulang ke Madinah. Tempoh baginda meninggalkan Madinah selama 2 bulan 16 hari. Selepas pulang, baginda menghantar beberapa pasukan untuk mengajak beberapa kabilah kepada agama Islam. Maka ramailah delegasi yang datang ke Madinah. Lepas tu dalam Raudah ada satu tiang nama tiang wufud, tiang delegasi, tempat Nabi melayan tetamu-tetamu. Ada beberapa tiang muslimin mungkin dapat lihat, muslimat saya tak pasti. Ada tiang Taubat Abu Lubabah, tiang Aisyah, tiang Wufud, tiang Harith, dan tiang Mukhallaqah, tiang yang harum Nabi sapu minyak wangi. Beberapa tiang-tiang penting antaranya Ustuwanatul Wufud. Maka ramailah delegasi negara-negara luar datang berkunjung ke Madinah. Mereka memeluk agama Islam secara beramai-ramai dan Islam tersebar ke negara-negara Arab. Dan mulalah orang-orang Islam bersedia untuk menyebarkan Islam ke negara-negara lain pula. Tahun ke-9 Hijrah, peperangan Tabuk. Ini pun kita dah baca dah dulu, kisah 3 orang sahabat yang di pulau Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain, pulau 3 orang sahabat kerana mereka tidak menyertai peperangan Tabuk. Perang Tabuk menentang tentera Rom di sempadan Saudi dengan Jordan. Madinah terus lagi dekat-dekat nak sampai hudud Jordan, sempadan Jordan. Itu kawasan yang sangat panas. Musim pun musim panas. Perjalanan yang jauh. Ini perang ni nama perang Tabuk. Nabi nak pergi perang Tabuk tu, Nabi melalui Madain Saleh atau dipanggil Hijir, tempat mereka menyembelih unta Nabi Saleh, unta betina. Kena lintas tu dulu, lepas tu baru sampai Tabuk. Dari Madinah ke Tabuk ni mungkin perjalanan 6 atau 7 jam. Pada tahun ke-9 berlaku peperangan Tabuk, tetapi peperangan itu tidak terjadi. Sebab berlakunya peperangan ini sampai berita kepada Rasulullah SAW bahawa tentera Rom sedang berkumpul di Syam untuk memerangi muslimin di negara mereka. Maka Rasulullah SAW mempersiapkan satu pasukan yang terpaksa bersusah payah, dipanggil Jaishul Usrah. Dipanggil Jaishul Usrah. Bilangan tentera Islam seramai 30,000 orang. Dan lawan Rom beratus-ratus ribu lah. Tentera Islam, nota kaki di bawah, tentera Islam di dalam peperangan Tabuk dinamakan tentera yang bersusah payah, Jaishul Usrah. Tentera bersusah payah kerana jauh perjalanannya, musim panas yang bersangatan, kemarau, pohon kurma di Madinah sedang berbuah. Musim kurma ni musim panas. Jadi musim tu nak kena tinggal pokok kurma, buah kurma, nanti dia jatuh, dia rosak, tak ada siapa nak urus, tak boleh nak menega. Itu semua ujian-ujian Allah. Dan orang ramai biasanya lebih suka berehat berdekatan dengan pokok-pokok mereka di dalam kebun, buat kemah, duduk tepi tasik, berkelah, musim panas begitulah. Baginda meminta orang-orang kaya di kalangan para sahabat untuk berinfak bagi membiayai dana peperangan ini. Mereka menyahut permintaan itu. Bukan orang kaya aja, orang miskin pun bagi sumbangan. Ada yang datang bawa secupak kurma,
segantang kurma, setengah cupa. Ada yang bawa segenggam kurma. Datang, bagi segenggam kurma. Dana jihad. Kerana Rasulullah perlukan dana yang besar untuk menghadapi tentera Rom. Maka di sinilah orang-orang munafik menghina Sayyidina Osman yang memberi 1,000 dinar bersamaan 800,000 ringgit Malaysia. Mereka kata Osman, mereka kata Osman riak, bagi apa banyak-banyak. Dan mereka juga menghina orang Islam yang memberi segenggam kurma. Mereka kata segenggam kurma tak boleh nak beli sebilah pedang pun tak cukup kalau sekadar segenggam kurma. Orang bersedekah sikit, mereka kata. Orang sedekah banyak, mereka kata. Sedekah banyak, mereka kata riak. Sedekah sikit, mereka kata, alah sikit baik tak payah bagi. Bukan boleh beli pedang, baju besi, setakat segenggam kurma tu. Ini sifat munafik suka mengata. Mereka tak bagi apa-apa. Mereka tengok, mereka kata. Bagi sikit tak kena, bagi banyak tak kena. Jadi, Rasulullah kempen minta infak. Dan Rasulullah minta orang-orang muda yang tidak ada uzur sakit wajib dikerahkan oleh Nabi, wajib pergi bersama Nabi ke peperangan Tabuk. Kerana Nabi nak jumlah yang ramai. Nabi nak jumlah yang ramai. Nabi wajibkan, Nabi kerah, Nabi paksa yang mana tak sakit ke Nabi. Wajib. Sahabat yang paling banyak memberi infak adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Inilah kempen dana jihad pertama di dalam Islam. Sebelum ni Nabi tak minta, siapa nak bagi-bagilah. Tapi perang Tabuk Nabi minta. Nabi kempen. Harridil mu'minina 'alal qital. Bakar semangat orang beriman untuk berperang. Jahidu fi sabilillah. Berjihadlah pada jalan Allah. Bi amwalikum, dengan harta kamu, wa anfusikum, dan dengan nyawa kamu. Mula dengan harta dulu. Bagi, siapa ada harta bagi. Sayyidina Osman, dia tidak menyertai peperangan Tabuk kerana isterinya sakit tenat, iaitu Sayyidatuna Ummu Kulthum. Jadi dia tak dapat pergi, ataupun isterinya Sayyidatuna Ruqayyah sakit, Nabi tak bagi dia pergi. Tapi dia mempersiapkan tentera. Sehingga Nabi sebut, man jahaza jaisyal usrah falahul jannah. Siapa yang menyiapkan tentera Tabuk yang bersusah payah ini, siapa siapkan makanan, siapkan kenderaan, siapkan peralatan perang, maka baginya syurga. Maka Sayyidina Osman mengambil peluang ini, dia siapkan makanan. Sebelum tentera bertolak, breakfast sarapan ditaja oleh Uthman bin Affan. Kemudian dia memberi sejumlah kuda, hampir 700 ekor kuda dia sponsor. Kemudian dia juga memberi duit mah 1,000 dinar, hampir 800,000 ringgit Malaysia. Duit dia bagi, kenderaan dia bagi, jamuan istimewa, jamuan makan dia bagi. Itu kekayaan Sayyidina Osman, sehingga Nabi pernah menyebut Sayyidina Osman ini ishtaral jannah marratain. Dia telah membeli syurga dalam 2 peristiwa. 2 kali dia beli syurga. Yang pertamanya dia membeli telaga rumah daripada Yahudi. Kemudian dia wakafkan untuk orang Islam, air telaga yang sangat sedap, air tawak yang sangat sedap. Yang kedua, dia mempersiapkan segala-galanya keperluan tentera. Makan, pakaian, kenderaan, baju besi, duit, semua dia bagi, dia sponsor, dia taja radhiyallahu anhu. Dan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 orang fakir yang tinggal di Madinah. Mereka meminta kenderaan, dia pun tak ada kenderaan, dia pun nak pergi juga untuk turut serta di dalam peperangan ini. Baginda bersabda, ni ayat Quran, Nabi cakap kat mereka, apa yang Nabi cakap tu kemudiannya menjadi wahyu Quran. Nabi kata, la ajidu ma ahmilukum alaih tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana alla yajidu ma yunfiqun. Surah Taubah ayat 92. Nabi kata, aku tidak memiliki kenderaan untuk aku berikan kepada kamu.
mereka kembali balik rumah, sedang mata mereka mengalirkan air mata yang bercucuran. Kerana sedih tak dapat pergi perang Tabuk, nak pergi jauh, kenderaan tak ada, begitu. Kerana sedih bahawa mereka tidak mempunyai sesuatu pun yang hendak mereka belanjakan untuk pergi berjihad pada jalan Allah. Lepas pada tu Sayyidina Osman sponsor kuda, mereka boleh pergi lah. Dan kuda tu jadi hak milik mereka. Sayyidina Osman bukan bagi pinjam, bagi terus. Masya Allah, tabarakallah, pemurahnya menantu Nabi ini Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita tengok di bawah, Uthman radhiyallahu anhu menginfak sebanyak 10,000 dinar. 10,000 lagi banyak lah. Ada riwayat kata 1,000 dinar. 800,000 ringgit Malaysia. 1,000 dinar bersamaan 800,000. Kalau 10,000 berapa? 8 juta. Banyak tu. 300 ekor unta dan 50 ekor kuda. Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya, iaitu sebanyak 4,000 dirham. Rasulullah bertanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Beliau menjawab, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Umar radhiyallahu anhu menginfakkan setengah dari hartanya. Sayyidina Umar, dia ingat dia bagi banyak dah, dia bagi setengah. Dia nak bertanding dengan Sayyidina Abu Bakar. Rupa-rupanya dia kalah kerana Sayyidina Abu Bakar bagi semua harta. Jadi Nabi pun, Al-Abbas, Sayyidina Umar memberi separuh. Dia kalau selalu dia suka bertanding dengan Sayyidina Abu Bakar, dia asyik kalah saja. Sayyidina Abu Bakar asyik menang saja. Sayyidina Abu Bakar derma habis tak ada apa duit bagi semua. Tak tinggal apa di rumah. Sayyidina Umar bagi setengah ya, tinggal juga setengah. Begitu. Al-Abbas dan Talhah radhiyallahu anhu menginfakkan harta yang banyak. Asim bin Adi memberi 70 wusuk kurma. Satu wusuk bersamaan 60 gantang kali 70. Satu wusuk 60 gantang. Dia bagi 70 wusuk. Begitu juga golongan muslimat. Mereka turut menginfakkan, mengeluarkan infak mengikut kemampuan mereka. Dengan menginfakkan barang kemah yang mereka miliki. Pakat bagi apa yang ada bagi. Bagi cincin, bagi gelang, bagi macam-macam. Kemudian tentera muslimin berangkat sehingga sampai ke Tabuk. Dan mereka tidak mendapati tentera musuh seperti berita yang sampai kepada mereka sebelum ini. Musuh takut, musuh melarikan diri. Dan saya pernah cerita dah, di Tabuk itulah berlakunya mukjizat. Apabila tiada air untuk minum, tiada air untuk berwuduk, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan Allah air memancut keluar daripada celah-celah jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat datang minum, sahabat berwuduk, bahkan sahabat dapat mandi kerana terlalu panas, mandi air yang terbit daripada celah-celah jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai tu. Tentera pun ramai, 300,000 orang. 30,000, minta maaf, 30,000 orang pakat dapat peluang. Inilah air terbaik. Air ini lebih baik daripada air Zam-Zam, air tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bercakap, bila sahabat datang nak ambil wuduk, Nabi kata, tawadda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Berwuduklah kamu dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Adab wuduk memulakan dengan baca bismillah. Nabi kata, mai ambil wuduk, jangan lupa sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Puak munafik tidak menyertai peperangan Tabuk. Kita nak habis dah ni, kita usaha nak bagi habis lah kita ni, insya-Allah. Ketika Rasulullah bersiap-siap untuk keluar ke Tabuk, orang-orang munafik bercakap sesama mereka, mereka tak mau pergi. Mereka kata, la takhruju fil harb. Mereka kata sama-sama mereka bincang, janganlah kamu keluar pada musim panas begini. Mereka hasut orang tu, so pergilah musim panas. Tak syok pun. Memanglah tak syok, pergi perang nak syok apa? Perang ni mujahadah, lawan. Hati tak mau kita lawan, hati malah kita rajin. Mujahadatun nafs, mujahadah. Susah payah demi Islam.
bersusah payah, panas, jauh. Penginapan memang tak ada, hotel tak ada, tidur kot tepi-tepi jalan. Nak sampai tu pun sebulan. Tidur lah, tang mana rasa mengantuk, tidur. Dengan kemudahan air tak ada, tandas tak ada. Jadi orang munafik kata tak payah-payahlah kita. Pergi buat apa musim panas. Maka Allah menurunkan, Allah turun firman-Nya yang bermaksud, Allah Ta'ala kata, وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْ. Har tu panas. Orang Arab, panas pun disebut har, pedas pun disebut har, hot. Panas, pedas, har. Wallahi har. Demi Allah, pedas, har. Kalau panas pun har juga. Mereka berkata, janganlah kamu berangkat pada musim panas. Qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun. Allah Ta'ala kata kat Nabi, katakan kepada mereka, kalau perang ni musim panas, kata kat mereka, api neraka lebih panas lagi. Kalau hampa tak mau pergi perang, hampa nak duduk senang-senang, rehat-rehat bersama anak isteri, hampa tak mau panas dunia kan? Api neraka lagi panas. Asyaddu, lebih bersangatan, harra, panas. Lau kanu yafqahun, jika mereka mengetahui. Kita tengok nota kaki di bawah. Sebelum meninggalkan bumi Madinah, Nabi nak pergi Tabuk kan? Baginda melantik Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu sebagai pemangkunya di Madinah bagi menguruskan hal ehwal keluarga baginda. Biasalah Nabi kalau pergi perang Badar pun Nabi lantik orang pangku, terutamanya untuk menjaga masjid, untuk jadi imam solat 5 waktu. Kemudian kalau ada pertelingkahan, pergaduhan, salah faham, nak kena damaikan, kena ada orang pergi buat selesai, kena ada ketua. Nabi pergi mana pun Nabi lantik pemangku, Nabi istikhlaf. Okey, perang Badar Nabi lantik Abdullah bin Umi Maktum, perang Uhud Nabi lantik Abdullah bin Umi Maktum lagi, perang Tabuk Nabi lantik Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nak pergi perang, nak pergi, tapi Nabi kata kamu tak payah pergi, kamu jaga Madinah. Maka Sayyidina Ali pun tak pergilah kan, sebab Nabi bagi satu amanah tugas untuk dia jaga Madinah. Maka orang-orang munafik mengejeknya dengan kata-kata mereka. Munafik kata, dia berkata Rasulullah sudah bosan dengannya, sebab itulah dia ditinggalkan. Munafik kata macam tu. Sampai ke telinga Sayyidina Ali. Ali radhiyallahu anhu menceritakan perkara ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa." Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi kata kat Sayyidina Ali, apakah engkau tidak redha kedudukan engkau di sisiku seperti kedudukan Nabi Harun alaihi salam di sisi Nabi Musa alaihi salam? Maksudnya apa? Maksudnya bukan Sayyidina Ali tu Nabi seperti mana Nabi Harun Nabi, Nabi Musa Nabi. Bukan maksud Nabi Muhammad Nabi, Sayyidina Ali pun Nabi juga macam Nabi Harun. Bukan. Tapi persamaannya macam ni. Syiah kadang-kadang dia baca hadis ni, dia putar belit hadis ni. Dia kata tengok, Ali tu pun Nabi. Nabi Musa berkembang dengan Nabi Harun, Nabi Muhammad berkembang dengan Ali. Dia berkata macam tu. Kedudukan Sayyidina Ali sama seperti kedudukan Nabi Harun. Kita kena faham persamaan ni dalam konteks ni, persamaan macam mana? Macam ni, Nabi Musa kan dia naik ke Bukit Tur Sina, bermunajat dengan Allah, dapat kitab Taurat. Jadi sebelum dia naik Jabal Tur Sina, Gunung Tur Sina ni, Nabi Musa lantik Nabi Harun untuk tengok-tengokkan Bani Israel. Nabi Musa naik atas Tur Sina, Nabi Harun ditugaskan untuk pangku, untuk perhati, untuk tengok Bani Israel. Begitulah yang Nabi maksudkan, aku dengan sahabat pergi perang Tabuk. Kamu macam Nabi Harun lah, tolong tengok-tengokkan Madinah, keselamatan Madinah.
kebajikan, apa macam-macam lah, tugas solat 5 waktu dan sebagainya, kamu pangku aku di Madinah. Seperti mana Nabi Musa melantik Nabi Harun sebagai pemangkunya. Bukan makna Sayyidina Ali itu Nabi. Dan bukan makna Nabi sebut lepas aku wafat, kamulah jadi khalifah. Kamu pengganti aku. Seperti mana Nabi Musa meninggal dunia, Nabi Harun sebagai Nabi. Aku mati nanti, kamu jadi khalifah. Bukan Abu Bakar, bukan Umar. Tak. Sebab kamu seperti Nabi Harun. Bukan macam tu. Dalam bahasa Arab, bila diumpamakan satu orang kepada orang lain, kita kena tahu wajah tashbih. Bentuk persamaannya tu apa? Bukan maksudnya, kalau aku mati, kamulah ganti jadi khalifah. Nabi tak pernah namakan siapa-siapa pun sebagai khalifah. Nabi serah kepada para sahabat untuk berbincang. Kemudian mereka sepakat melantik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama. Syiah baca hadis ni, tetapi mereka buat iftiraiyat, mereka buat putak belit dengan tafsiran mereka, dengan huraian mereka. Mereka kata, tengok Nabi dah habaq kat Sayyidina Ali dah. Kamu macam Harun. Harun dengan Nabi Musa, Ali dengan Muhammad. Macam tu. Maksudnya apa? Bila aku mati, kamu khalifah. Itu huraian mereka, itu tafsiran mereka. Sebenarnya hadis ini, tidakkah apakah engkau tidak reda kedudukan engkau di sisiku seperti kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa ni? Sababul wurud, sebab Nabi cakap ini ialah sebelum Nabi pergi perang Tabuk, Nabi minta Sayyidina Ali tengok-tengokkan Madinah. Seperti mana sebelum Nabi Musa alaihi salam naik ke atas gunung Tursina, Nabi Musa pesan-pesan kepada Nabi Harun alaihi salam. Persamaannya di situ. Baik, kita terus. Kemudian baginda menyerahkan panji peperangan ke tangan Abu Bakar. Tengok, Sayyidina Abu Bakar pun berkelayakan. Yang pimpin tentera ni Sayyidina Abu Bakar. Nabi jadi penasihat. Nabi pergi sekali perang Tabuk. Tapi yang bagi arahan, yang mengatur strategi, yang jadi ketua perang ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Penyerahan ini sebagai isyarat bahawa inilah peperangan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi macam dah serah, Nabi serah kat Sayyidina Abu Bakar mandat untuk memimpin tentera, walaupun Nabi pun ada sama dalam tu. Ramai orang munafik bersama Abdullah bin Ubay tidak menyertai peperangan Tabuk. Allah menurunkan firman-Nya yang bermaksud, orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya hanya duduk di Madinah, tidak turut serta dalam peperangan Tabuk. Kelak orang-orang yang kafir di antara mereka itu akan ditimpa azab yang pedih. Orang-orang yang uzur di kalangan Arab Badawi dan sebahagian munafiqin, ada yang uzur, ada yang buat uzur, buat alasan, meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak turut serta dalam peperangan ini. Maka baginda memberi keizinan kepada mereka. Ni Allah Ta'ala tegur Nabi juga. Lima adzinta lahum. Pasal apa izinkan mereka tak pergi perang? Qad ghafarallahu lak. Allah ampun kamu wahai Muhammad. Pasal apa? Allah dahului dengan Allah ampun. Lepas tu baru Allah Ta'ala tanya. Kata ulama tafsir, kalau Allah Ta'ala tanya terus, lima adzinta lahum, kenapa izinkan mereka tak pergi perang? Kalau Allah tanya terus, Allah persoalkan Nabi, pecah hati Nabi. Jadi Allah buat muqaddimah dulu. Ghafarallahu lak, Allah mengampunimu wahai Muhammad. Bagi sejuk hati Nabi dulu. Bagi Nabi tertunggu-tunggu apa wahyu seterusnya. Allah telah mengampunimu wahai Muhammad. Kamu maksum, kamu tak ada dosa, tak ada salah. Tapi nak tanyalah satu benda, pasal apa izinkan? Patutnya kerah, patut paksa ni pergi perang juga. Itulah akhlak Quran. Kalau kita nak mengkritik orang pun, kita pujilah dulu. Lepas tu baru kita tanya. Itu orang yang berakhlak dengan Al-Quran. Allah nak tegur Nabi, Allah buat muqaddimah dulu. Lepas tu baru tegur. Maka kita pun kalau tak puas hati dekat seseorang. Contohnya, kita diberi peluang untuk bertanya dalam satu seminar. Kita tak puas hati dengan pembentangan tersebut. Kita bangun, kita sebutlah nama kita siapa. Ucap terima kasih dulu. Kemudian puji, kita kata
Inilah kali pertama saya mendengar kupasan yang sangat menarik daripada Tuan. Saya bersyukur saya dipilih oleh Allah menyertai seminar ini. Dan inilah kupasan yang bagi saya rasa sangat menarik. Satu kupasan yang menarik, yang baik, yang tersusun. Cuma saya muskil. Tang tu baru tanya. Cuma tu. Tang tu baru tanya. Puji dulu. Lepas tu baru kita persoalkan. Itu adabnya. Orang kata puji. Lepas tu baru kita boleh kalau nak mengkritik ataupun nak minta penjelasan. 9 kali puji, 1 kali keji. Barulah orang tak berasa sangat. Kalau nak kritik pun. Berakhlak dengan Quran ni mana kita belajar cara-cara Allah berinteraksi dengan Nabi. Allah Ta'ala kata, aku ampun kamu ni bagus, kamu tak ada buat dosa apa. Tapi pasal apa biak nepa buat alasan tak mau pergi perang, kamu pun terima. Kamu lembut sangat dengan mereka. Nepa tipu kamu. Nepa mereka alasan. Kenapa izinkan mereka tak turut serta dalam peperangan? Baru tanya. Tapi kalau pi pun menyemak je apa-apa ni. Kalau pi pun, mereka bukan nak berjihad, mereka akan lari. Kalau pi pun mungkin mereka memberi bantuan kepada musuh. Elok dah lah Nabi tak bawa mereka pi. Maka baginda memberikan keizinan kepada mereka. Allah mengutuk, bukan kutuk Nabi, puak munafik dengan firman-Nya yang bermaksud, kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh. Tabuk ni jauh, pastilah mereka mengikutimu. Kalau Nabi kata confirm kita menang, tempat perang pun dekat, musim bunga pula, pakat pi ya. Lattaba'uk, sudah tentu mereka akan mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu amat jauh, terasa berat oleh mereka. Mereka akan bersumpah-sumpah dengan nama Allah. Jikalau kami sanggup, kalau kami mampu perang, mereka kata mereka tak larat, mereka ada penyakit, mereka akan sumpah. Nabi balik pada Tabuk, mereka sumpah. Mereka kata kalau kami sanggup, kami sihat, kami mampu, tentulah kami berangkat bersama-sama kamu. Abang kata mereka tak mampu, padahal mereka mampu. Mereka membinasakan diri mereka sendiri dengan sumpah palsu tu sebenarnya yuhlikuna anfusahum, mereka membinasakan diri mereka sendiri. Dan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Dia kata kami ni tak larat, sakit macam-macam, kalau sihat kami pergi dah. La kharajna, sudah tentu kami keluar ma'akum, bersama-sama kamu. Sayanglah tak pergi perang Tabuk. Sayanglah uzuk sakit. Kalau sihat, kalau kuat pergi dah. Tu mereka je tu, tak sakit apa pun. Malas. Saya bagi tahu tadi yang Allah Ta'ala tegur Nabi ni, sini perenggan ni. Dan Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mengizinkan mereka tidak menyertai peperangan ini dengan firman-Nya yang bermaksud afallahu ank. Bukan ampun, maaf. Afa daripada afu, maaf. Afallahu ank lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina sadaqu wa ta'lamal kadhibin. Semoga Allah memaafkanmu. Allah kata gitu kat Nabi. Lepas tu Allah Ta'ala tanya, mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang? Kalau Allah tanya tu, pecah hati Nabi. Kena tanya, kena persoal dengan Allah ni satu benda yang berat bagi Nabi. Nabi sayang Allah, Allah sayang Nabi. Kalau Allah tegur dengan keras, habis Nabi. Pecah hati Nabi. Dia Allah lapik dulu, buat mukadimah dulu sebelum nak persoalkan. Semoga Allah memaafkan kamu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak berperang? Sehingga jelas bagimu orang-orang yang benar dalam keuzur. Patutnya kamu siasat dulu. Siapa yang betul-betul uzur? Dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta. Patutnya siasat dulu. Hak betul-betul ada keuzuran, tak apa. Kita bagi surat pelepasan, tak payah pergi perang. Hak mana tipu, kena pergi perang. Kamu mudah sangat, kamu lembut sangat. Mereka kata ada masalah, kamu tak apa, tak pergi pun tak apa. Tak mau pergi, tak apa. Dia buat macam tu. Allah tegur. Allah juga berfirman yang bermaksud, sesungguhnya yang meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat.
dan hati mereka ragu-ragu, kerana itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. Kemudian Allah mendustakan keuzuran mereka. Yang mereka kata uzur tu semua dusta, semua palsu, bohong. Dengan firman-Nya yang bermaksud, jika mereka mahu berangkat, tentulah mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Allah tak bagi taufik. Kalau mereka nak pergi, mereka buat cara nak pergi, ya, siap sedia. Tapi mereka buat lembab, buat malah, buat alasan. Kan? Orang baik cari jalan, orang jahat ni cari alasan. Orang cerdik mencari jalan, orang bodoh mencari alasan. Alasannya tu, dia tak mau pergi. Tetapi Allah tidak menyukai, Allah pun tak suka ni pergi, patutlah dia tak pergi. Maka Allah melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal duduk Madinah, duduk di rumah bersama anak isteri. Supaya orang-orang Islam tidak berasa sedih dengan sikap munafik yang tidak menyertai peperangan ini, Allah berfirman yang bermaksudnya, jika mereka berangkat bersama-sama kamu, nescaya mereka tidak menambahkan kamu selain dari kerosakan. Kalau ni pemain pun buat semak aja, bukan nak tambah kuat. Ni pemain ni pun buat cara ni. Dan tentu mereka akan bergegas maju di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antara kalau ni pemain pun buat kacau, dia tak main sudahlah. Sedang di antara kamu ada orang yang amat suka mendengar perkataan mereka. Orang Islam pun ada yang terpengaruh dengan orang munafik. Nanti ni pun buat propaganda, ni pun buat macam-macam, takut mempengaruhi orang Islam. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dari dahulu pun mereka telah mencari-cari kekacauan dan mereka mengatur pelbagai macam tipu daya untuk merosakkanmu. Hingga datanglah kebenaran, yakni pertolongan Allah, dan menanglah agama Allah. Padahal mereka tidak menyukainya. Kita berhenti dekat ni dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته